Hai semua, Assalamualaikum. Annyeonghaseyo. It's me, Haziq here. And kita bertemu kembali dalam channel aku dalam segmen Saitai Surround. Sebelum aku nak mulalah, aku nak tanya, awak apa khabar? Saya apa khabar? Kita apa khabar? Aku baik-baik je. Ada orang tanya pasal aku tak? Tak ada orang tanya pasal aku. Kesian aku. Risau aku. So, sudah lama ya aku tak buat cerita seram. First kali aku agak malas, jujurnya aku malas sikit. And then aku busy sebab rumah aku tengah renovate. And kadang aku duduk rumah ni aku penat. Kalau keluar aku sihat. Macam cakap aku jalan kat rumah aku rasa malas gila, tapi kat luar aku rajin. Faham tak? Jadi setakat ni alhamdulillah lah kan, ada juga yang sanggup bagi cerita kat aku untuk aku buat konten pasal segmen Santai Seram ni. Aku request dekat IG, siapa minta kan. Sedih aku. Before aku mula, macam biasa, jump scare alert. Ini adalah kisah member aku sendiri, di mana member aku ni lah bukan BFF aku yang bermata 6. Aku tak boleh bagi tahu nama dia sebab dia tak bagi. Dia tak bagi bukan sebab apa, dia takut dia famous. Aku harap dia tak tersedak. Ceritanya bermula macam ni. Masa ni dia nak pergi birthday kawan dia. Kawan dia ni pula tinggal dekat apartmen, di mana apartmen ni 17 tingkat. Apartmen mana aku tak boleh bagi tahu sebab lokasi terpaksa dia rahsiakan. Rumah kawan dia ni pula dekat tingkat 14. Masa dia sampai dekat lobby lift, dia perasan, masa tu bukan perasan lah, masa dia sampai memang dia seorang je kat situ. Tapi dia tak rasa apa-apa lagi lah. Dia masuk lift macam biasa. Dia tekan tombol lift, dia naik lift macam biasa. Tapi dekat tombol lift tu ada ada tanda salib yang terbalik dekat tombol lift tu. Aku tak sure dia dekat mana satu, nombor berapa lah macam tu. Dia just abaikan je benda tu, and then tekan tombol lift nombor 14 dan menuju ke tingkat 14. Masa dalam lift tu, dia rasa macam ada something dekat belakang dia. Dia pun anggap biasalah sebab dia bermata 6, jadi dia dah biasa hadap benda-benda macam ni. Bila dah macam tu, dia rasa tak selesa lah sebab lift kan sempit, and then dia seorang dalam tu. Lepas tu ada rasa macam ada orang kat belakang. Jadi dia bacalah apa-apa yang patut untuk lindung diri dia. Bila lagi setingkat je nak sampai ke rumah kawan dia ni, secara tiba-tiba ya, ada bunyi benda jatuh kat lift tu. Lift dia kan lift kan kotak, and then tali yang tarik lift tu. So
dekat atas tu terdengar bunyi benda jatuh. And found out that dia melatah masa bunyi tu jatuh. Sekejap, aku tergelak. Dia melatah Aku terbayang dia melatah macam ni. Tak apa lah, kita sambung. Lepas dia macam tu, lift yang dia naik tu tiba-tiba stuck. And bunyi ketukan. And ada bunyi ketukan dekat atas lift tu. Kan tadi kan ada bunyi benda jatuh, and then kat atas tu juga ada bunyi orang ketuk. Bunyi ketuk besi. Can you imagine that? Sekarang ni dia betul-betul gelabah. And again, secara tiba-tiba juga lampu lift tu mati. Dia dalam tu cuba sedaya upaya untuk keluar dari lift tu, tapi tak dapat. Aku kesian je kat dia. And kepada yang korang dengar ni, cerita yang aku sampaikan dalam segmen Santai Seram adalah based on true story. Terpulang kat korang, nak percaya boleh, tak nak percaya pun tak apa. Ni bukan pasal aku cuma sampaikan je. Masa dalam lift yang gelap tu, dia rasa macam ada orang yang pegang bahu dia and berbisik dekat dia. Dengan kudrat yang ada dalam diri dia, dia baca Bismillah kuat-kuat. And entah dari mana kudrat yang dia dapat tu, dia boleh buka pintu lift tu. Pintu lift dia bukan pintu lift macam ni, dia tarik. Dia boleh tarik lah. Bila macam tu apa lagi, dia keluar lah. Bila dia keluar, dia pandang balik lift tu dah jadi normal. Faham tak normal? Dah berlampu apa bagai. Bila dia masuk, dia usah balik, tak ada salib kat tombol lift tu, langsung dah tak ada. Aku yang dengar ni, I was just like, serious lah. Aku sendiri pun nak percaya. Macam tak apalah. Ni pengalaman dia, aku cuma sampaikan je. Dia sebenarnya malas nak naik tangga. Sebab tadi aku cerita apa, lagi seringat kan nak sampai rumah kawan dia ni. Tapi dia ni jenis yang malas. Dia masuk balik lift tu. Tapi tak apalah, dia malas kan, dia malas naik tangga. Dia ada cerita juga. Masa dia nak on the way pergi rumah kawan dia ni, maksudnya dia dah sampai dekat bablas and nak pergi and nak sampai ke rumah tu, ada macam suara yang memanggil nama dia. Dia pun terus lari sambil melatah. Siapa orang? Dan mengatakan kisah ini dia baru share kepada aku. And dia tak pernah share cerita ni kat sesiapa lagi. Maksudnya aku orang first lah yang tahu cerita ni. And korang yang seterusnya. Dia tak nak cerita ni kat sesiapa sebab dia takut korang tak percaya. Aku sebagai BFF dia, aku dah buat channel macam ni. Aku pun mengemis lah cerita kat dia kan, sebab dia mata 6. Aku mengemis lah cerita kat dia. And yeah, dia bagi cerita kat aku. Thank you. Kisah pertama pun dah boleh seram. Kita move on ke cerita yang kedua. Before that, aku nak makan keropok. Tak apa. Lapar weh mana-mana. Tak tahu apa. Kisah kedua ni pula berlaku dekat kampung dia. Di mana dia ada perjalanan nak pergi ke surau.
Yang ada kat kampung dia ni lah. Nak ke surau dia ni ada 2 jalan. Dia dengan sepupu dia pilihlah jalan yang paling dekat dengan surau tu. Jalan tu boleh dikatakan agak lama je, tapi diorang malas nak jalan jauh, jadi diorang guna jalan yang keras tu. Korang faham kan keras tu apa? Member aku ni pula, BFF aku ni pula, dia cakap dia memang tak sedap hati nak lalu situ, tapi dia still fikir positif lah, sebab masa tu pun dia memang malas. Dia teruskan perjalanan melalui jalan tersebut. Masa lalu je kat situ, diorang terjumpa seorang pakcik ni tau. Pakcik tu tanyalah nak pergi mana kan. Diorang jawab lah nak pergi surau. Diorang sembang, tanya bla 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 semua. And then pakcik tu cakap, kenapa lalu jalan ni? Diorang cakap lah, kita orang lalu jalan ni sebab paling dekat dengan surau. Pakcik tu cakap lagi, kenapalah korang lalu jalan ni? Jalan ni kan kerak, jalan ni kan nak tutup. Tapi tak apalah, pakcik dah bagi amaran, kalau apa-apa jadi pakcik tak nak tanggung. Pakcik ni macam tahu something di sini. Lepas dah macam tu, diorang pun sambunglah perjalanan. Diorang jalan ni borak-borak tau. Dia takkan nak lalu jalan sunyi macam tu, diam je kan. Gila weh, tak sanggup aku. Aku jalan lorong pun at least kena ada teman weh, teman borak. Masa dia tengah borak-borak ni, diorang perasan ada kelibat melintas dekat depan diorang. Tapi bila pandang, tak ada. Masa ni diorang masih lagi berfikiran positif, di mana diorang rasa ini adalah permainan minda dan cuma imajinasi. Makin lama diorang lalu dekat jalan tu, diorang rasa perjalanan diorang makin jauh lama gila. And start lah datang kabus. Diorang nak patah balik pun tak boleh juga, sebab jalan tu memang 50-50. Dah nak dekat dengan surau, nak patah balik pun dah dekat. So diorang pun ambil keputusan juga nak pergi ke surau. Suddenly diorang dengar ada bunyi ranting patah dekat belakang diorang. Ranting patah, diorang pun pusing kan cepat-cepat kan, tapi tak ada apa-apa, ranting pun ada. Jadi diorang rasa takut, diorang buka langkah. Aku tak sekat lari lah, diorang just cepatkan kaki diorang tu jalan. Okay. Masa diorang tengah jalan laju gila ni, sepupu dia ni terlaga something sampai tersungkur. Bila dah tersungkur tu, BFF aku ni tanyalah okey ke tak kan. Dia pun cakap okey je. Jadi diorang ni angkat dia cepat-cepat tu. Tapi BFF aku ni bukan BFF. Aku sebut laju, maaf. BFF aku ni perasaan dia makin lama makin tak sedap hati. Diorang pun buka langkah. Kali ni memang diorang buka langkah 1000 lah. And diorang terpaksa berhenti. Sebab apa? Sebab diorang nampak ada sebaris Encik Poch tengah buat Roblox dekat jalan tu. Weh, sekejap, bila aku demam.
diorang dengan rasa takut pun, diorang pengsan dekat tengah jalan tu. Bila diorang dah sedar, diorang ada dekat rumah, dan kebetulan ada ustaz yang lalu jalan tu and jumpa diorang. Ustaz tu pun kalau parents diorang kan suruh ambil kat sini. Masa semua dah sedar ni, ustaz ni pun tanyalah soalan sikit kan, sebab nak kepastian. Cerita punya cerita, rupa-rupanya benda-benda ni nak cari tuan. Dan tanpa sengaja sepupu dia yang terlanggar something sampai terjatuh tu telah menyebabkan benda-benda tu rasa ada orang nak ambil dia. Okay. Sepupu dia ni demam seminggu ke sebulan, aku tak tahu, dia tak cerita. Tapi BF aku ni, BFF aku ni okey je. Aku pelik lah. Tak apalah, kita bersangka baik sebab dia mata 6 kan. Jadi dia tak biasa hadap-hadap benda macam ni. So, setakat itu je lah perkongsian aku untuk video kali ini. Vibes kat sini agak menakutkan, jadi aku off kamera. Before aku off kamera, aku nak cakap thank you so much pada yang support aku dan sabar dengan kerana aku yang dimana aku malas untuk shoot video untuk korang. Ini pun aku ngantuk saya ni. Tapi tak apalah, kita jumpa lagi di next video. Kamsahamnida. Haziq Rojero. Bye.